warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Habibil Mustafa Imamil Muttaqin Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutamanya pada pagi ini kita dapat datang ke rumah Allah dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam muzakarah ilmu. Semoga kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah. Demikianlah firman Allah. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hijr ayat 40 dan 41. Dalam ayat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya, dan Allah memerintahkan kepada kita secara amnya, supaya kita bagi tahu kalau Nabi, supaya bagi tahu kepada umatnya, kalau kita, supaya kita beritahu kepada orang yang hampir dengan kita, isteri kita, anak-anak kita, rakan-rakan kita, sahabat handai kita, anak murid kita dan sesiapa pun yang dekat dengan kita. Bagi tahu kepada mereka-mereka ni, dia kata Nabi ibadi, bagi tahu kepada hamba-hamba aku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, akulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihi ke atas semua hamba-hamba aku. Tuan-tuan tengok ayat ni, punya Allah nak bagi tahu kepada kita yang Allah tu maha pengampun, yang Allah tu maha mengasihi. Perkataan aku tu diulang 2 kali. Anni,
bahawasanya sesungguhnya aku Anal Ghafurur Rahim, aku ni Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua kali perkataan aku Allah ulang semata-mata nak bagi tahu kepada kita sungguhlah memang dia tu Maha Pengampun, memang dia tu Maha Penyayang. Jadi kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Ya. Walau banyak macam mana pun dosa yang kita buat, Anni anal ghafurur rahim, aku akan ampunkan dosa kamu. Kenapa? Sebab aku ni Tuhan yang sangat sayang kepada kamu. Macam mana sayangnya seorang ibu kepada anak dia, sayang lagi Allah kepada hamba dia. Sayangnya Allah kepada hamba dia, seboleh-boleh dia tak nak hamba dia masuk ke dalam neraka dia. Sebab tu dia baginya rahmat kepada hamba dia. Rahmat ni maknanya kasih sayang. Kuliah yang lepas kita belajar dua perkara ni kena ada, suka dan sayang. Kalau orang suka tapi tak sayang, tak jadi. Kalau kita suka tapi tak sayang pun tak jadi. Dia kena ada suka, kena ada sayang. Kita suka dengan kawan kita dan kita sayang dia. Kita tak suka, macam mana kita nak sayang? Macam mana kita nak sayang? Suka tapi tak sayang pun tak jadi. Itu rahmat. Jangan kita putus asa. Walau sebesar mana dosa yang kita buat, dalam ayat ni Allah khabarkan kepada kita, Anni, bahawasanya sesungguhnya aku, Anal Ghafurur Rahim, aku ni Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aku sayang kepada kamu. Ya. Dan lagi Allah sebut, wa anna azabi. Bab-bab azab ni kedua lah. Kemudian Allah bagi tahu. Sebab tu Allah tak cerita pasal azab ni, Allah tak bagi tahu, Allah tak jadikan azab ni sebagai pendahuluan, tak. Umpama kita ni kalau boleh bercakaplah benda-benda yang baik, kalau boleh jangan bercakap benda yang tak baik lah. Jangan bagi orang takut, jangan buat orang resah, jangan buat orang risau. Begitu cara Allah. Bab-bab azab ni nombor dua lah. Bukan keutamaan, bukan tujuan pun. Sebab tu kita kena faham, bukan bertujuan Allah cipta neraka untuk masukkan manusia ke dalam neraka, bukan. Kalau memang tujuan Allah cipta neraka untuk masukkan manusia ke dalam neraka, maka zalim namanya. Zalimlah. Dia yang cipta neraka, dia yang humban manusia dalam neraka, kan zalim. Apa tujuan Allah cipta neraka? Untuk masukkan manusia ke dalam neraka, kan zalim. Sedangkan Allah, dia memiliki sifat rahim, penyayang. Allah Ta'ala ciptakan neraka bukan tujuan untuk memasukkan manusia ke dalam neraka, tetapi bertujuan untuk memberi amaran kepada manusia, memberi peringatan kepada manusia. Okey, Jadi cerita-cerita yang tak elok ni, kalau boleh kita keduakan dia. Macam ni lah. Allah boleh bagi tahu, Nabi ibadi,
annal azab tak huwal azabul alim. Wahai hamba-Ku, punya nak bagi takut ni, Allah boleh dulukan perkataan azab, Allah boleh keduakan perkataan yang baik-baik, boleh. Punyalah terdesaknya kita, kan? Macam kita bagi tahu kat anak kita, punyalah terdesaknya kita sebagai bapa nak tengok anak kita ni baik, kita beri ugutan pada dia. Mungkin dia beruntung pada kita, tapi sebenarnya dia satu ancaman kepada anak kita. Kita letakkan dia dalam keadaan resah, tak boleh. Itu bukan uslub, bukan gaya bahasa Al-Quran. Kita belajar tafsir, sekali-sekala kita kena peka tentang gaya bahasa yang Allah gunakan, cara penyampaian cerita yang Allah bagi kepada kita. Jangan buat orang risau, jangan buat orang resah, jangan buat orang rasa takut, jangan buat orang rasa tak selesa. Ini uslub dia. Ini gaya bahasa Al-Quran. Anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya akulah Tuhan yang maha pengampun dan akulah Tuhan yang sangat sayang kepada kamu. Barulah dia cerita wa annal azabi, dan sesungguhnya azab aku huwal azabul alim, azab yang sangat pedih. Kamu takkan tahan. Walau sesaat pun kamu takkan mampu nak menanggung azab. Itu yang kedua Allah cerita. Na'udzubillahi min dzalik. Susah sebenarnya. Manusia nak masuk neraka ni susah. Sebab macam-macam jaminan yang Allah bagi. Macam mana kita nak masuk neraka? Setiap dosa yang kita buat, yang kecil lah, bila setiap kali kita berwuduk, dia gugur. Sekarang kita tak boleh salam lah, takut, tak tahu pasal apa lah. Setiap kali kita salam, gugur. Tapi kalau macam ni tak gugur. Nak tunjuk penumbuk ni. Tunjuk. Tak gugur pun, mana dosa tak nampak. Gitu. Jadi Din, salam. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan sihat, saya rasa saya sihat, salam, tak ada salah pun. Masing-masing tanggungjawab lah. Janganlah dah tahu tak sihat, datang surau. Dah tahu demam, oh sangka baik. Dah tahu sakit, badan tu kurang sedap, demam, tak apa, tak payah datang, Allah tak marah. Ini tanggungjawab. Tapi kita rasa sihat, Haji Din rasa sihat, saya pun rasa sihat, salam. Setiap kali kita salam, gugur dosa. Kita pula bagi salam, Assalamualaikum, gugur dosa. Kita senyum dengan niat silaturahim, gugur dosa. Jadi bilanya kita nak masuk neraka? Pasal apa jadi begitu tadi? Anni anal ghafurur rahim, sebab aku ni dua kali, aku ni Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang sayang kepada kamu. Peratus untuk kita masuk neraka ni sangat kurang. Tapi kalau masuk juga, kita tak boleh salahkan Allah, kena salahkan diri kita sendiri. Boleh Baik, untuk baki masa yang ada ni, supaya kita lebih ke depan, supaya kita lebih insaf, lebih rasa bersungguh-sungguh. Kata Abu Lais As-Samarkand, ni ulama fiqh terkenal di Uzbek. Bahkan walaupun dia terkenal dengan fiqh dia, di sana dia juga terkenal dengan tasawuf dia. Kebanyakan orang-orang tarekat Naqsyabandi, orang tarekat lah, kalau pergi Uzbek, kebiasaannya mereka akan ziarah makam Abu Lais As-Samarkand. Saya dengar katalah, kalau nak pergi Uzbek, nak ziarah makam dia,
kita jangan pergi musim panas. Sebab musim panas ni ramai orang keluar. Pergi masa musim sejuk. Tapi sejuk lah. Masa tu tak ramai. Jadi orang-orang tarekat ni, Nasyabandi, macam-macam lah. Bila pergi ke makam dia, mereka akan buat majlis zikir kat situ. Sebab Abu Lais ni, dia bukan saja ulama fiqh yang terkenal, tapi dia bermazhab. Dia ada mazhab. Tak ada pula aku ni alim fiqh, tak perlu mazhab. Tak ada. Dan dia juga terkenal dengan tasawuf dia. Lalu kata Abu Lais As-Samarkand, ni pengalaman dia, dia curahkan kepada anak murid dia, macam kita. Macam mana kita nak tahu yang kita takut dengan Allah? Kita takut dengan Allah, kita takut dengan azab Allah. Macam mana kita nak tahu? Jadi, macam mana kita nak tahu yang kita ni memang dah takut Allah? Tuan-tuan, saya pernah sebut kat sini kan. Rasulullah diutuskan oleh Allah untuk manusia dengan tujuan mengajak manusia beriman kepada Allah. Ini tujuan. Ini tujuan Allah utuskan Rasulullah kepada manusia. Supaya manusia beriman kepada Allah. Bila sebut saja beriman kepada Allah, 3 perkara ni mesti ada. Kita tak boleh kata beriman, tapi 3 perkara ni tak ada apa. Apa dia 3 perkara tu? Bila sebut saja beriman kepada Allah, yang pertama, kita mesti percaya hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Tak cukup kita kata beriman pada Allah tapi tak percaya Allah. Tak boleh. Yang kedua, yang kata beriman kepada Allah ni, kalau berharap, mesti hanya bergantung harap kepada Allah. Saya beriman pada Allah, tapi bergantung harap pada makhluk. Tak boleh. Saya beriman pada Allah, tapi saya tak percaya Allah. Tak boleh. Saya beriman kepada Allah, tapi saya bergantung harap kepada yang lain daripada Allah. Tak boleh. Itu tak beriman namanya. Yang ketiga, yang kata beriman kepada Allah ni, kalau nak takut, pastikan kita hanya takut kepada Allah. Berapa kali saya ulang benda ni? Supaya kita ingat, supaya kita boleh amal. Takut hanya kepada Allah. Jangan kita takut kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Apa saja. Berhati-hati boleh, takut jangan. Orang Melayu ni takut ke seram dengan tu? Jamil? Takut. Bukan seram. Seram lah. Seram ke takut kita ni Jidin? Lagi teruk, seram pun ada, takut pun ada. Walhal, dekat kubur tu, yang ada semua orang dah mati. Dah tak ada roh, dah tak ada roh, dah tak ada nyawa pun. Tapi dia punya penakut dia semacam. Sebab apa? Sebab kita punya tanah perkuburan tu menakutkan. Seram. Kalau kita nak takut, yang kata beriman pada Allah ni, pastikan kita hanya takut kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti nak kena takut pada Allah? Tuan-tuan, sebenarnya banyak faedah yang kita akan dapat bila kita takut pada Allah. Antara kebaikan, faedah yang kita akan dapat bila kita takut Allah ni, paling penting hati kita akan tenang. Kita berharap pada Allah, kebaikan apa? Yang paling penting hati tenang. Kita percaya hanya pada Allah, yang paling penting kebaikan dia hati tenang. Itu je. Ini yang paling penting.
Hati tenang tu yang penting. Bila hati tenang, bab kata Haji dia happy. Bila hati tak tenang, duit banyak pun tak seronok. Bila hati kita tenang, cara fikir kita betul. Doktor, hati kita tenang, cara cakap kita akan jadi betul. Bila hati kita tenang, tingkah laku kita akan jadi betul. Yang terakhir, bila hati kita tenang, keputusan kita sentiasa betul. Tapi bila hati tak tenang, fikiran tak betul, cakap mula melalut, tingkah laku tak tentu hala, keputusan sentiasa jadi tak betul. Kelang kabut. Sebab tu kita kena takut kepada Allah. Jadi macam mana kita nak pastikan yang memang kita ni dah takut Allah? Kata Abu Lais As-Samarkand ada 8 tanda. 8 tanda orang yang memang dah takut Allah. Yang pertama, kita terus masuk. Tanda kita takut kepada Allah apabila kita risau, apabila kita khawatir tentang setiap percakapan yang keluar daripada mulut kita. Selalu kita risau, selalu kita khawatir, selalu kita berhati-hati setiap tutur kata yang kita nak bagi pada orang. Maknanya apa? Kita jaga mulut kita. Tanda kita takut kepada Allah apabila kita sentiasa pelihara mulut kita. Kita risau kalau setiap percakapan kita menyakitkan hati orang. Kita risau kalau setiap tutur kata kita kecil hati orang boleh dengar. Menyampah. Kalau kita kata mata pisau tu tajam, tutur kata yang kurang enak ni lagi tajam. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, antara perkara yang perlu kamu jaga ialah lisan kamu. Tutur kata kamu kena jaga. Macam mana percakapan kita bila kita berdepan dengan orang yang lebih tua daripada kita? Ini orang beriman. Ini tanda orang takut Allah. Dengan orang tua tak hormat, ini orang tak takut Allah ni. Itu kita cakaplah dekat diri kita, ini orang tak takut Allah. Macam mana kita bercakap bila kita berdepan dengan orang alim? Dengan orang alim ni kalau boleh beradab, seolah-olah kita banyak tak tahu. Sebab tu sahabat, bila Nabi tanya, kebiasaannya sahabat akan jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Walhal dia boleh bagi tahu. Nabi tanya, siapakah manusia yang paling takut Allah? Sahabat tahu manusia yang paling takut Allah ni Nabi. Tapi sahabat beradab. Sahabat jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul ni saja yang tahu. Beradab. Siapakah manusia yang paling rapat dengan Allah? Sahabat jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Ini beradab. Bila kita khawatir, bila kita jaga mulut kita, lisan kita, ini tanda orang takut Allah ni. Ini tanda orang takut ni. Kadang-kadang tak cakap lagi baik daripada cakap. Nak cakap, semua benda nak cakap. Benda tu tak tahu, nak cakap. Pasal agama, tentang agama, semua orang nak cakap pasal agama. Tukang kasut, tukang kayu, apa lagi? Jawab. Tukang apa? Tukang gunting, tapi gunting tu cerita agama. Tak salah, tapi bila dia bercakap macam dia lebih tahu. Ini orang tak takut Tuhan. Gitulah.
Jangan cakap kat dia kecil hati dia. Cakap dalam hati, ini tak takut Tuhan ni. Satu. Ingat ni tukang kasut ni. Ia ustaz ke ulama' dia tak sempurna. Tapi dia punya caci ulama' ni, ini semua ulama' fasik. Dalam hati saya, apa ni? Tak betul. Kita baca hadis, Nabi kata al-ulama usuk, ulama jahat. Tuan-tuan, ayat tu bukan ayat yang patut kita keluarkan pada orang alim. Tak, ini untuk orang awam. Untuk orang awam ni adab. Tapi untuk sama-sama orang alim, dia boleh bagi peringatan pada orang alim, hati-hati, kamu kena hati-hati. Sebab takut-takut kamu ni terjerumus dalam kategori ulama yang jahat. Bukan kita yang menghukum, bukan kita yang menilai dia ulama jahat, sebab kita ni anak murid, sebab kita ni orang awam. Orang panggil kita ni murid, kita ni talib. Tanggungjawab murid, tanggungjawab talib, pelajar kepada orang alim ialah adab. Faham? Jaga, tutur, kata. Ni orang takut Allah ni. Haji Mat, ya, Haji Ishak, takut. Saya takut. Nak menulis benda tak elok. Tak elok. Takut Allah. Satu. Yang kedua, kata Abu Lis As-Samarkhan, tanda orang takut Allah ni, tadi mulut, dia jaga penglihatan dia. Dia tak kata jaga mata, dia kata jaga penglihatan. Bila dia jaga penglihatan, ini tanda orang takut. Dia akan tengok, walaupun nak tengok, dia akan tengok setiap perkara yang dibenarkan saja. Kalaupun dia tertengok, dia kembali. Anni annal ghafurur rahim. Cepat-cepat dia istighfar. Haji Amir, tak tengok rugi. Bukan selalu. Haji Mat, Izzak kan? Nak tengok orang rumah dah. Apa dia? Apa lama tak kena iron. Tiba-tiba kita pergi pasar raya, Haji Din, tengok Masya Allah. Razak, nak tengok, takut dosa. Mat, tak tengok, rugi. Habis macam mana nak buat ni, Haji Amir? Tengok je lah. Tak tengok, membazir. Biar duit habis tak apa, Haji Amir kan? Yang penting apa? Dapat tengok. Tak apa. Bukan saya kata tengoklah, bukan. Tuan-tuan, kita tengok dosa, kemudian kita taubatlah. Kita buat dosa bukan sebab kita rasa seronok, bukan sebab kita rasa nikmatnya dosa, tak. Tapi kita buat dosa ni atas kelemahan. Bab ni aku lemah. Bab tengok perempuan ni aku kalah. Kau bagilah aku duit, tak. Kau bagilah aku jawatan, tak. Tapi bab perempuan aku minta maaf. Yang ni aku angkat tangan. Ada jenis gitu. Kita buat dosa bukan sebab nikmatnya dosa. Kita buat dosa bukan sebab seronoknya dosa. Tapi kita buat dosa, yang pertama di atas kelemahan, yang kedua di atas kelalaian. Maka taubat. Itu yang pertama, itu yang kedua. Takutnya Allah. Okay? Yang ketiga, tanda orang takut Allah, kita ambil kita. Tanda takutnya kita pada Allah, tadi mulut, kemudian mata lah. Yang ketiga,
jaga telinga atau pendengaran kita. Boleh tak kita nak dengar orang mengumpat? Boleh. Tanggung sendirilah. Tapi kita jaga. Kita tak boleh. Tuan-tuan, dua benda je yang tak boleh diubah dan tak boleh berubah. Dalam hidup ni, dua perkara ni tak boleh berubah dan tak boleh diubah. Apa dia? Quran dan Sunnah. Tak boleh berubah dan takkan boleh diubah. Quran dan Sunnah. Hadis lah. Selain daripada dua perkara, semua boleh berubah. Kita nak ubah perangai kita supaya kita ni daripada suka mengumpat, tak nak mengumpat lagi dah. Senang je. Jangan berkawan dengan orang suka mengata. Kalau kita masih berkawan dengan orang suka mengata, alamatnya kita masih tetap suka mengata. Jadi macam mana kita nak jaga pendengaran kita ni? Yang pertama, pilih kawan. Kalau hari-hari kita duduk melepak tak salah. Yang salah ni bila melepak mengumpat. Bila berlonggok mengumpat. Elak kan? Ni orang takut Allah ni. Sebab tu tok-tok guru pondok ni, tok guru dulu, mereka cerdik. Minta dalil sampai ke sudah tak ada. Mana dalil kita pergi takbir raya rumah ke rumah? Saya tak tahu lah sini ada buat tak? Ada buat? Kan? Rumah ke rumah. Kalau nak minta dalil takbir raya rumah ke rumah sampai ke sudah tak ada. Tapi tok guru ni cerdik. Sebab dia tahu orang Melayu ni sebenarnya tak boleh berlonggok. Berlonggok mesti mengumpat. Berlonggok mesti merapu. Daripada hampa berlonggok merapu, baik berlonggok pergi takbir raya. Allah, kena pula takbir raya sedih. Allahu Akbar Allah. Dia melengit-lengit aja. Daripada hampa berlonggok, baik buat tahlil. Kita pergi menghadap orang tengah nazak, contoh kan. Daripada berlonggok, tengok tu lah, dulu dia degil, dia ni dulu handal gitu. Daripada berlonggok, sembang merapu, baik baca Yasin. Baik baca surah Ar-Ra'du. Ini contoh orang takut Allah. Simple je. Tak payah kita nak tunjuk pada pakaian sangat. Oh, tanda takut pada Allah pakai serban besar. Pakai jubah 2 lapis. Inilah orang paling takut Allah, jubah 2 lapis. Tak. Jaga pendengaran. Yang keempat. Sabar sikit lagi. Tanda kita takut Allah, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Selesai bab tahan. Jaga pula 2 tangan kita. Itu anggota kita, anggota yang perlu sempurna masa kita sujud lah. Jaga kedua tangan kita. Kita hanya menggunakan tangan kita untuk ambil, contohnya. Kalau dalam bab ambil lah, hanya ambil barang ataupun perkara yang memang itu hak kita. Kalau yang bukan hak kita, jangan ambil. Mungkin ada dosa tangan kita ni. Sebab tu masa kita berwuduk tu, doa dalam hati. Masa kita basuh tangan tu, Ya Allah, Ya Tuhanku, semoga Engkau ampunkanlah dosa tangan kananku. Tak. Tambah. Kalau kita basuh 3 kali ya. Okey, satu. Yang kedua, Ya Allah, Ya Tuhanku, tak, semoga tak kitab amalku, tak, Ya Allah, semoga ya, doa lah apa pun, tak salah. Yang baik-baik. Tangki pula, Ya Allah, ampunkanlah dosa tangan kiriku. Kita minta supaya kita amal kita tu
kita sambut dia dengan tangan kanan. Jangan sambut dengan tangan kiri. Orang tanya, Ustaz, macam mana pula orang yang tangan kiri, kidal? Kita belajar makan tangan kanan. Macam mana pula kalau orang yang memang dia kidal? Macam mana Haji Amir? Jimat. Kita memang dah lahir-lahir kanan. Kena dunia, dah boleh makan sendiri, dah boleh basuh berak sendiri, memang kanan, menulis pun kanan. Kan? Macam mana dengan orang yang memang kidal, tangan kiri ni? Lalu kita belajarlah. Sunnah dia makan dengan tangan kanan. Tuan-tuan, Rasulullah ni dia kanan ke kiri? Dia kanan. Saya tertarik dengan satu ulama' ni kata apa. Bagi orang yang memang asal dia kiri, kidal, maka kanan dia adalah kidal. Dia makan, ada orang dia memang kidal, bila tangan kanan dia jadi tak biasa. Dia jadi orang tangan kanan memanglah kata apa. Orang tangan kiri dia tahu. Macam kita menulis, kita biasa tulis tangan kanan, cuba tulis tangan kiri. Kalau kata cakar ayam tu lagi teruk, ni lagi teruk. Jadi ada ulama, ni kata saya tertarik dengan satu pandangan ulama, saya terlupa siapa nama dia. Dia kata, bagi orang yang memang asal kidal, maka kidal itu adalah kanan dia. Jadi kalau dia makan dengan kidal dia tu, maka itulah kanan dia. Tapi kalau dia kanan, sengaja dia menggunakan kiri, itu tak sunnah. Bukan dosa, tak. Tapi kalau memang dia kidal, dia boleh gunakan, apa salahnya? Sebab apa? Sebab nak ambil keberkatan sunnah. Contoh macam imam baca doa. Kunut lah. Boleh tak kalau imam nak baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait? Boleh? Sedangkan imam akan baca Allahumma hdina wa afina, kan? Tapi imam baca Allahumma hdini fiman hadait. Ni, guna ni. Ni tu makna aku, na tu makna kami. Tapi sekarang imam nak baca Allahumma hdini. Boleh tak? Boleh. Kenapa boleh? Sebab dalam hadis itu yang tertulis. Maksudnya nak ambil berkat zahir daripada hadis tu. Boleh. Macam kita baca doa, seorang-seorang, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan? Sepatutnya kalau Rabbana untuk ramai. Kalau untuk seorang, Rabbi atini, boleh. Tapi kenapa kita baca Rabbana atina juga? Sebab nak ambil berkat. Itulah yang tertulis daripada Al-Quran. Nampak tak? Allahumma hdini fiman hadait. Kita pula cepat menghukum imam ni jahil. Ini masalah. Jagalah mulut. Ini orang tak takut Tuhan ni. Cepat sangat nak condemn, kan? Ni tak takut Tuhan. Okey. Yang keempat, kan? Yang kelima, dia turun pula. Jaga kedua belah kaki. Jaga kaki. Kita dah tua, Haji Amir, Haji Ishaq, Haji Wahab, dah tua. Kalau dulu masa sihat, masa muda, selalu kita gunakan kaki kita ni pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Ya. Tapi semenjak dah tua ni, kita banyak gunakan kaki kita untuk pergi ke tempat-tempat yang sepatutnya. Tak naklah saya kata surau je. Tak naklah saya kata masjid je. Tuan-tuan tahulah sendiri, tempat yang tak patut, tempat yang sepatutnya kita yang tahu. Kita pergi ziarah orang. Ni sepatutnya lah. Kita pergi surau, pergi masjid, pergi ziarah kawan, ziarah kubur, ziarah orang alim. Contohlah. Maknanya kita gunakan kaki kita lebih bermanfaat lah. Ini contoh orang takut Allah. Cakap, aku ni mana lagi banyak. Masa aku muda dulu banyak gunakan kaki untuk tujuan tak baik. Dah tua, kita nisbah sendiri. Masih lagi macam dulu ataupun makin kurang.
Itu takut Allah. Tapi kalau makin kurang, makin baik, itu tanda takut Allah. Takut Allah. Tapi dah tua-tua ni, masuk kelab malam, ini tak takut Tuhan ni. Ini contoh orang tak takut Tuhan. Dah tua-tua, masih lagi cari benda-benda haram, ini tak takut Tuhan. Dah tua-tua ni fikir lagi nak banyak duit. Tuan-tuan, fikir banyak duit tak salah. Yang salahnya disebabkan fikir nak banyak duit lalu terdesak. Yang haram pun dia sapu, yang halal pun dia sapu. Ini contoh orang tak takut Tuhan ni. Dah tua-tua pun kuat menipu, ini tak takut Tuhan. Makin tua makin menjadi gitu. Ini tak takut Tuhan ni. Makin gatal pula ni. Jamil ni, Jamil. Makin tua makin gatal ni. Jadin. Lagi miang kata dia. Ini tak takut Tuhan ni. Okey. Yang ketujuh. Yang ke? Tujuh. Yang keenam. Apa tanda orang takut Tuhan? Jaga hati dia. Orang yang takut Tuhan ni orang yang sentiasa jaga dia punya hati dia. Kadang-kadang rasa nak benci kawan tu, rasa nak marah, sabar. Ini takut Tuhan ni. Kadang-kadang rasa nak marah, kadang-kadang rasa nak bermusuh, sabar. Kadang-kadang terasa nak mengungkit, sabar. Dia lupa tu, masa dia susah dulu aku yang tolong. Sabar, sabar. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan dua perkara ni, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ni tengok kacang lupakan kulit, batal semua pahala sedekah. Kita dah tolong orang tu, kita mengharapkan tenaga daripada dia, batal. Jangan ungkit. Kita dah bantu dia, kemudian dia nak ingat ke, dia tak nak ingat ke, dia nak tolong kita balik ke, terpulang kat dia. Tapi nama kita nak mengharap, jangan. Sebab itu boleh jadi membatalkan pahala sedekah kita. Jadi kita jaga hati kita. Nak mengungkit, nak bermusuhan, nak benci, nak iri hati, nak ada rasa sifat takbur, nak ada sifat sum'ah, ujub, istighfar. Ini contoh orang takut Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Itulah. Ya. Yang ketujuh. Tujuh cukuplah. Tanda orang takut Tuhan ni, orang yang risau, sentiasa khawatir akan ketaatan dia. Hari ni aku dah berapa lama tak baca Quran ni. Risau. Allah, semalam sempat baca Quran. Hari ni langsung tak dan baca Quran. Kena risau. Lama aku tak berjemaah dekat surau ni. Gitu. Lama aku tak solat jemaah ni. Tak dapat dengan jemaah surau. Perempuan dengan anak isteri pun cukup lah. Ini dengan anak isteri pun tak. Dengan jemaah surau pun tak. Risau. Tapi tak risau. Ini tak takut Tuhan ni. Puncanya apa? Puncanya sebab tak takut. Kalau ada sifat takut, dia takkan buat benda tu. Ya. Lama aku tak baca Quran. Lama aku tak duduk wirid seorang-seorang ni. Lama tak bangun tahajud ni. Jadi dia lama lah. Macam-macam lah. Jadi bila kita sentiasa risau akan ketaatan kita, mudahnya kata Abu Lis, itu tanda kamu takut Allah. Tapi kalau langsung tak ada risau, itu tandanya kamu tak takut Allah. Cukup kot 7? Okey, 8. Nak juga? Apa tanda kita takut Allah? Kita sentiasa memelihara maruah kita.
Jaga maruah kita. Okay? Bukan maruah kita je kita jaga, maruah orang pun kita jaga. Kita tak buka aib orang. Kita tak mempelekeh, memperendahkan orang. Kita tak korek-korek rahsia orang. Jaga maruah. Sebagai suami, sebagai anak lelaki, kita jaga maruah mak bapak kita. Sebagai anak lah. Sebagai isteri, jaga maruah suami. Suami jaga maruah isteri. Bapa jaga maruah anak-anak dia. Ketua keluarga jaga maruah ahli keluarga dia. Ini maruah. Orang Islam, kita jaga maruah agama kita. Kalau kita bangsa Melayu, jaga maruah bangsa kita. Selaku orang Islam, jaga maruah agama kita. Oh, macam orang politik jawab, bangsa kita. Jaga maruah. Apa saja. Ini contoh orang takut Allah. 8. Mulut, mata, telinga, tangan, kaki, hati, ketaatan dan maruah. Kata Bulis, kalau ada 8 perkara ni pada kamu, itu tanda kamu takut pada Allah. Kalau tak ada 8 perkara ni, itu tanda kamu tak takut Allah. Tak ada. Dia bila tak takut Allah, macam-macam masalah akan berlaku. Bila takut Allah, selesai masalah. Tak takut Allah, macam-macam masalah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua takut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.